KPM. Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, tadi sebelum ni anda dah bersama dengan Akmal Nazri. Tu kawan saya tu memang suka usik saya. Ya, naik skuter katanya, motor elektrik. Tapi hari ni memang kita nak belajar tentang macam mana untuk, bukan belajar tapi sebenarnya untuk teknik menjawab bagi kertas subjek menservis peralatan penyejuk dan penyaman udara kertas 1. Siapakah guru jemputan kita hari ini? Kita kena tunggu sebab nanti Afiq akan tunjuk profil guru melalui VT. Tapi sebelum tu, Afiq nak pesan kepada anda semua, kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Itulah dia. Jadi kita kena patuhi SOP yang telah ditetapkan. Gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer, cuci tangan sentiasa, jaga kebersihan dan apa yang paling penting, anda perlu jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Dan apa yang paling penting sekarang ni, kita dah boleh keluar kan, dah boleh ke sana, dah boleh ke sini. Kalau pergi ke pusat beli belah ke, kedai runcit ke, jangan lupa untuk scan My Sejahtera code tu. Kemudian fill up the form dan juga cek suhu. Cek suhu tu boleh masuk ke ataupun tak boleh. Kena tunggu sekejap, redakan suhu anda. Baiklah, jadi sekarang kita nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita untuk bagi teknik dan juga panduan menjawab. Sekarang ni, jom kita sama-sama saksikan VT yang telah kami sediakan ini mengenai profil guru. Jom. Kita pemudahkan urusan orang lain, dia pemudahkan urusan kita. Sekarang kita dah bersama dengan Cikgu Farida. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Cikgu. Jauh Cikgu datang dari Kampar. Ya, Kampar Perak. Kampar Perak. Baiklah, Cikgu. Arta Perak ni, kita nak tanya juga dengan Cikgu mengenai subjek ini. Menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Baik, ini servis aircon lah. Servis aircon. Jadi macam mana? Mungkin sebelum kita mulakan latih tubi kita pada hari ini, Cikgu ada apa-apa pesanan tak untuk pelajar-pelajar yang menonton kita hari ini? Okey, pada saya lah subjek mata pelajaran ni, menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara ni sebenarnya sangat memberi peluang pekerjaan kepada semua pelajar. Kalau ikutkan waktu sekarang pun cuaca panas. Apa yang kita perlukan? Betul, mesti penyaman udara. Benda-benda yang menyejuk ni. Kemudian sebenarnya dalam masa yang sama, pelajar-pelajar yang ambil subjek ni, dia ada juga belajar peti ais. Unit tingkap, semuanya. Semuanya adalah kegunaan harian kita. Baik. Jadi kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, sebenarnya kita nak tahu dengan lebih lanjut dari segi teknik menjawab kertas 1 bagi subjek ini. Jadi itu pandangan cikgu. Sekarang kita nak tahu juga pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan VT ini dahulu. Didik TV KPM. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nolina Akila binti Ahmad. Saya dari sekolah SMK Kampar. Saya salah satu student yang mengambil subjek menservis peralatan dan penyejukan penyaman udara. Daripada ini, MPV ini selalu senang. Dia tergantung kepada minat dan faham terhadap prosedur yang ditetapkan. Daripada itu, banyak peluang kerja yang boleh kita dapat daripada MPV ini. Dan itu, saya berterima kasih kepada ibu bapa kerana telah memberi saya peluang untuk mempelajari MPV ini. Dan terima kasih kepada guru telah memberi ilmu sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Lukman Hakim bin Rosli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar, Kampar Perak. Merupakan calon SPM 2020 bagi mata pelajaran MPV MPPU. Bagi saya, subjek ini amat menarik dan meyakinkan saya untuk sekolah dalam SPM nanti. Subjek ini juga menjanjikan peluang pekerjaan yang luas. Impian saya adalah untuk membuka perniagaan penyaman udara sendiri seiring dengan keperluan masa kini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Saya Baris Amin dari SMK Kampar. Saya merupakan calon SPM mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara. Sepanjang saya mempelajari pelajaran ini, saya dapat mengenali jenis-jenis penyaman udara dan komponen-komponen asasnya. Saya juga semakin mahir dalam menservis
penyaman udara. Dan juga saya berharap akan berjaya dalam kertas KMPPPU. Dan juga saya berharap mencapai cita-cita saya dalam bidang ini. Kepada calon SPM tahun ini, saya mengucapkan selamat berjaya. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Itulah dia, kita dah dengar pun pandangan calon mengenai subjek kita hari ini. Kalau short form dia MPPU. 3P. Oh, MPPPU. Yes. Jadi hari ini kita akan mulakan belajar dan kita akan mulakan latih tubi kita sebentar nanti. Tapi cikgu, saya nak bawa cikgu ke meja sebelah sana untuk patuhi SOP kita guna hand sanitizer. Okay. Mari cikgu, ikut saya. Dekat sini saya akan pumpkan untuk cikgu. Okey. Terima kasih. Dan sama-sama, dan saya pun pakai juga hand sanitizer. Maklumlah sekarang ni kita masih lagi memerangi wabak penyakit ni. Jadi kita tak nampak virus ni ada di mana saja di sekeliling kita. Baiklah, jadi sebelum itu saya akan bagi peluang kepada anda semua penonton-penonton ataupun calon-calon SPM sebab kita dah nak study selepas ini. Dan sebelum kita bersedia, kita nak bagi peluang kepada anda semua untuk berehat terlebih dahulu, untuk standby buku nota, pen, alat tulis, dan kita akan jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kita berehat dahulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi macam tadi kita dah tunjuk kepada anda semua macam mana kita nak jaga kebersihan. Jadi sebab kita tahu mask pun kotor, pelitup muka yang kita pakai tu pun mungkin tidak bersih sebab mengikut kawasan mana yang kita pergi. Jadi gunakan hand sanitizer. Kemudian kami dah buka mask dan cikgu pun dah bersedia dekat situ untuk mulakan latih tubi kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan latih tubi cikgu, saya nak perkenalkan kita ada student yang akan bersama dengan kita belajar sama-sama pada hari ini. Jom, inilah dia pelajar daripada SMK Kampa. Assalamualaikum semua. Selamat petang, sihat? Dah makan? Okey. Baik, jadi ini suara-suara orang dah makan ni. Jadi kita boleh fokus nanti ya? Boleh ya? Okey, jadi Afi nak pesan kepada anda semua, kalau ada apa-apa soalan nak bertanya dengan Cikgu Farida, boleh angkat tangan dan on je mic. Okey? Baiklah, jadi saya serahkan semuanya kepada Cikgu Farida. Silakan Cikgu. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So di sini saya akan mengajar tentang subjek MPV, MPPU. Okey. So kertas peperiksaan kita adalah kod 7108 Palang 1. Okey. Sebelum tu kita refresh balik. Tingkatan 4 kita ada belajar 8 bab. Okey, manakala tingkatan 5 kita ada belajar 6 bab termasuk keusahawanan. Okey. Okey, seterusnya saya nak terangkan tentang setiap bahagian. Kita ada 3 bahagian kertas soalan, iaitu bahagian A, B dan juga C, di mana aras A adalah aras rendah. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, bilangan item untuk soalan bahagian A ada 10 soalan, di mana skor kita akan dapat di sini adalah 50 markah. So dekat bahagian A ni kiranya markah yang banyaklah kita boleh dapat. Banyak markah dia. Ya. Okey, bahagian B pula adalah aras sederhana, maknanya soalan dia mungkin dalam keadaan medium lah. Okey, bilangan item soalan dia ada 3, skor pula adalah 30 markah. Okey. Bahagian C, aras tinggi, soalannya ada 2. Okey, dan skor dia adalah 20 markah. So di mana di sini membawa markah keseluruhan adalah 100. So pelajar kalau boleh memang digalakkan jawab semua soalan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian A. Bahagian A dia akan bertanya tentang prosedur kerja selamat. Okey, bahagian B pula adalah aplikasi, maknanya kita punya kerja aplikasi hasil daripada awak punya modul dahulu tingkatan 4 dan 5. Aplikasikan terhadap kerja-kerja yang dilakukan. Kemudian bahagian C akan menguji bahagian kreativiti anda. Okey? Okey, ini adalah cadangan pembahagian masa. Okey, kita ada 3 bahagian, di mana bahagian A tadi macam saya cakap 10 soalan. Kita cadangkan 50 minit untuk bahagian A, di mana satu soalan kita habiskan masa 5 minit sahaja. Okey?
Untuk bahagian B pula, arah sederhana 3 soalan. Kita habiskan masa lebih kurang anggaran 40 minit. Di mana satu soalan ni lebih kurang dalam 13 minit lah untuk satu soalan. Okey. Bahagian C pula aras tinggi. Okey, so kita fokus 60 minit. So satu soalan ni kita habiskan masa sekurang-kurangnya 30 minit. Okey. So jumlah masa adalah 2 jam 30 minit. Sebaik-baiknya gunakan masa dengan sebaik-baiknya lah. Oh, lama tu. 2 jam 30 minit tu. Lama. Okey. Okey, kita pergi kepada bahagian A. Okey, bilangan soalan macam saya kata tadi, 10 soalan. Jumlah skor adalah 50. So, bentuk soalan dalam ni adalah pilihan tanda betul, salah. Okey, susunkan, tulis semula dan isi tempat kosong yang melibatkan prosedur kerja. Okey, so soalan bahagian A, awak kena refresh balik semua amali yang awak dah buat masa tingkatan 4 dan 5. Okey? Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey. So, pelajar okey ke? Okay, pelajar semua okey? Boleh? Boleh. Okey. Alright. Okey, so saya baca dulu soalan. Rajah 1 menunjukkan sebahagian langkah kerja memateri pada unit peti sejuk. Okey, memateri melibatkan proses seal forcing. Okey, berdasarkan rajah 1, tandakan right bagi penyataan langkah keselamatan ya. So dekat sini, apa yang awak perlu buat, awak kena kenal pasti apa kehendak soalan. So soalan dia kata penyataan langkah keselamatan. Penyataan langkah keselamatan. Okey, yang betul dan salah bagi penyataan yang salah dalam ruang jawapan. Okey. So dekat sini kalau awak nampak, warna hitam ni apa? Saya boleh tanya long lizard. Okey, kita tanya long lizard. Bahagian ni apa dia? Long lizard? Okey. Dengar ke? Long lizard dengar? Dengar. Tapi bahagian mic apa dia ni problem. long lizard? Cakap kuat sikit, Long. Yang mana cikgu? Okey. Bahagian warna hitam ni. Tak nampak cikgu? Tak nampak. Tak nampak. Okey. Cikgu dah highlight dah tu. Saya dah tandakan ni, bahagian ni. Oh, itu pemampat cikgu? Okey, bagus Long Lizam. Okey, seterusnya kalau yang bahagian ni pula, Akilah boleh tolong jawab bahagian apa? Apakah itu? Akilah? Yang ni? Itu gas acetilina. Okey, sumpitan api kan? Okey. So, langkah yang seterusnya, apa yang awak perlu lakukan, kita baca setiap satu penyataan langkah keselamatan. Okey. So, yang pertama kita tengok, menutup injap silinder oksiasetilena selepas digunakan. Okey, betul atau salah? Putra. Menutup injap silinder oksiasetilena selepas digunakan. Maknanya selepas awak lakukan proses kimpalan, perlu tak kita tutup injap silinder oksiasetilena? Okey, Putra. Sila on mic anda. Betul ke salah? Betul ataupun salah? Injap oksigen dengan gas asetilin. Ingat tak? Dua. Perlu tak kita tutup selepas kita gunakan? Betul. Betul. Okey. Betul. Macam piping pula. Okey. So, jawapan dia adalah betul. Okey, kemudian melepaskan gas oksiasetilena yang terperangkap dalam hos selepas digunakan. Okey, awak kena faham ayat tu sendiri. Okey, gas oksiasetilena yang terperangkap maknanya daripada kita punya tangki silinder, okey, tangki silinder gas oksigen dan asetilin, kan kita ada hos tu kan? Selepas kita tutup injap, ada tak gas yang tertinggal kat dalam? Ada tak Fahmi? Ada. Kalau kita biarkan boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab gas oksigen dengan asetilin tu adalah macam mana ciri dia? Mudah terbakar. Yes, pandai. Okey. So, kita kena melepaskan gas oksigen. So, betul lah jawapan dia. Okey. Kemudian, melakukan kerja di kawasan tertutup. Okey. Boleh ke Lokman? Kawasan kerja tertutup. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab? Sebab api, bahan bakar. Sebab bahan bakar lagi?
Kalau kawasan tertutup, boleh ke kita selesa tak kita kerja kawasan tertutup? Tak selesa. Tak selesa kan? Okey, so jawapan dia apa? Salah. Betul. Salah. Salah betul salah? Salah betul, salah salah, ke salah. betul? Salah ke betul? Salah ke betul, Luqman? Salah. Okey. Seterusnya, memastikan tong gas oksigen dan tong gas asetilina dalam keadaan baring semasa melakukan kerja. Boleh tak kita punya contoh macam kita punya tong gas dekat rumah, kita baringkan. Selamat tak? Oh, Akilah menggelengkan kepalanya. Akila? Selamat tak Akila? Tak selamat. Tak selamat. Kenapa? Kenapa baring tu bahaya? Sebab nanti gas dia boleh mengakibat meletup. Okey. Siapa antara 6 orang ni pernah tolong mak angkat gas? Pagi tadi saya baru tolong mak saya. Ya, Pagi tadi. Afiq, masa Afiq gerakkan tong gas tu. Ada Ya. dengar tak apa-apa dekat bahagian dalam tu sebenarnya? Saya tak dengar apa-apa pula. Janganlah macam tu. Tak adalah. Saya rasa mungkin masa tu sebab tong Ada gas bunyi tu apa-apa tak kat dalam tu? ada rasa macam bunyi benda yang berisi lah dalam tu. Umpama seperti? Tong kosong. Seperti apa kira dia macam tu? bila kita gerakkan kita baru isi kan yang baru tu. Bila kita angkat kan kita akan bunyi macam kocakan air dalam tu. Ya, betul. Sebenarnya dalam tong gas tu dia ada cecair. So bila kita baringkan, apa yang keluar? Gas ataupun cecair? Cecair. Cecair. So bila Ya. cecair kena bahan api lagi bahaya. Baik. Okey, so jawapan dia adalah Jawapannya adalah Putra. baik, semua kelihatan kaku. Okey, saya bagi jawapan. Jawapan dia adalah salah. Okey. Baik. Kemudian memakai pakaian yang sesuai. So yang ini memang semua orang akan tahu jawapan dia adalah betul. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, tadi soalan bentuk raid dan pangkah. Yang ini pula adalah soalan susunan melibatkan nombor. Okey, berikut adalah penyataan langkah kerja memasang pemasa pada unit peti sejuk yang tidak mengikut urutan. So pelajar kena susun semula. Okey, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam ruang jawapan. Okey, saya nak tanya. Kalau pelajar jawab A, B, C, D, E, boleh ke tidak? Akila. Boleh. Saya dengar leh je. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh Okey, awak mesti mengikut kehendak soalan. Okey, so siapa yang tanda A, B, C, D dan E, memang automatik awak dapat skor kosong. Okey, so dekat sini apa yang awak kena buat? Awak kena cari yang betul-betul langkah pertama dahulu. Okey, so kita baca step by step lah. Okey, menanggas sambutan lita pada pemasa yang rosak. Boleh ke? Okey, kita terus dulu menghidupkan unit dan membuat uji lari untuk menentukan pemasa berfungsi atau tidak. Ini adalah langkah yang ke belakang. Okey, memastikan pemasa yang diganti mengikut spesifikasi, mematikan unit, memasang pemasa yang baharu pada lita, pendawaian. So, apa aspek yang terpenting untuk permulaan? Jawapan. Siapa boleh bagi saya? Bahri Zamin? Cikgu. Unit. Jawapan apa yang langkah pertama? Matikan unit. Tak nampak you. Tak nampak? Tak nampak? Nampak tak? Nampak. Langkah yang pertama apa dia? Makan. Menanggapkan sambungan kita pada Baik. Yang pertama. Yang pertama. Langkah yang mesti yang Yang pertama. pertama. Matikan unit. Ya, betul. Kenapa kita mesti kena matikan unit? Terima kasih Rizamin, pandai awak. Okey, kenapa kena matikan unit? Sebab apa? Sebab kita tak nak kena kejutan. Tak nak. Elektrik. Kejutan. Arus elektrik. Ya, anak-anak murid saya semua pandai-pandai. Okey, semua jawab. Okey, bagus. Okey, so langkah yang pertama adalah mematikan unit. Okey, seterusnya kita nak langkah kerja memasang pemasa. Okey, so kita nak pemasa yang rosak tu kita kena apa? Tanggal. Kemudian okey. So
Langkah yang kedua adalah menanggal sambungan litar pada pemasa yang rosak. Kemudian lepas dah tanggal, seterusnya Gantikan. gantikan. Sebelum gantikan, apa dia? Memastikan pemasa yang diganti mengikut spesifikasi. Boleh jadi anak murid saya. Okey, memastikan pemasa yang diganti mengikut spesifikasi. Sebab sebelum kita nak pasang, mesti kita tengok dulu kan. Ya. Sama ada dia match ke tidak. Kalau Betul. tak, umpama macam kerja kita sia-sia lah. Okey. Faham? Pandai Afiq. Okey, Okey. kemudian selepas kita pastikan pemasa yang diganti mengikut spesifikasi, seterusnya kita kena ganti Yang baru. Gantikan Okey. yang baru. So memasang pemasa yang baharu pada litar pendawaian. Akhir sekali baru kita mesti lakukan proses uji lari. Ingat uji lari itu adalah perkara yang penting dalam kita punya kerja-kerja menservis. Baik, cikgu. Okey. So last kali adalah menghidupkan unit dan membuat uji lari untuk menentukan pemasa berfungsi ataupun tidak. Okey, seterusnya. Okey, yang ini pun sama juga. Kita refresh balik tanda raid dan pangkah. Okey, berikut adalah penyataan kerja menanggal dan memasang penuras pengering dengan menggunakan kaedah pengembangan. So, kaedah pengembangan kita melibatkan apa? Bila kita cakap kaedah pengembangan, kita kena ingat apa? Kita guna apa? Fahmi, boleh beritahu saya? Nak kembang. Yes, Fahmi memang pandai juga. Okey, so tandakan raid bagi penyataan kerja menanggal dan memasang yang betul dan yang tidak berkaitan pangkah dalam ruang jawapan. Okey, so awak dah tahu itu melibatkan proses flaring kan? Betul tak? Pengembangan? Okey. Betul. Okey. So kita baca satu persatu. Jangan gelojoh. Okey, mengeluarkan bahan pendingin daripada sistem. Betul ke tidak? Betul ke Akilah? Akilah betul ke? Betul. Betul. Kenapa? Sebab nak buang gas tu dulu. Ya, umpama macam kita nak baiki, katakan pipe air rumah kita bocor, so kita kena matikan kita punya punca depan kan. Tapi kalau dalam bidang ni penyaman udara, kita kena buang terus. Umpama macam air tu kita kena keluarkan supaya bahagian dalam tu dah tak ada, kosong. Baik. Okey. So jawapan dia betul ke salah Akilah? Mengeluarkan bahan pendingin? Betul. Betul. Okey, seterusnya memotong tiup kuprum dan keluarkan nat kembang. Okey. Memotong tiup kuprum. So dekat sini awak kena berfikir, memotong tiup kuprum, adakah dia betul? Putra. Perlu tak kita potong tiup kuprum dalam proses pengembangan? Tak kan? So jawapan dia apa? Sebab kita nak kembangkan dia, tak payah potong lah. Ya. Okey, sebab kita dah pasang yang lama tadi kan? So kita boleh pakai yang lama je. Okey. So yang ini jawapan dia salah ke betul? Putra. Salah ke betul, Putra? Salah ke betul? Salah. Salah. Okey, pandai. Seterusnya menanggal penuras pengering dan nat penyambung. Betul. Okey, betul. Menanggal penuras pengering dengan kaedah silfos. Betul ke? Salah. Okey, bagus. Salah. Okey, sebab kaedah silfos dia tidak melibatkan nat penyambungan. Okey, memasang penuras pengering baharu dengan mengikut arah aliran bahan pendingin. So refresh balik modul 6. Betul kan? Okey. Seterusnya contoh 5. Okey, yang ini melibatkan ABCDE. Okey, berikut adalah penyataan langkah kerja menguji pelindung beban lampau bagi penyaman udara yang tidak mengikut urutan. So, yang ini adalah melibatkan modul 4 awak. Okey, kawalan, sistem kawalan. Okey. So, kita mesti gunakan meter pelbagai. Okey. So, langkah yang pertama apa? Kita tengok balik. Kita baca satu persatu. Melaraskan suis pilihan meter pelbagai pada kedudukan ohm. Yang kedua, menyentuh prop meter pelbagai pada terminal beban lampau. C. Menyentuh kedua-dua prop meter pelbagai dan membuat perasan sifar. Memerhati jarum penunjuk untuk menentukan pelindung beban lampau rosak atau tidak. Melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity menggunakan pena ujian. So, langkah yang pertama kita apa? Fahmi nak cuba? Fahmi? Langkah yang pertama. Tengah memikir. Tengah memikir. Baik. Ada yang boleh jawab? Dia rasa E, cikgu. Ya? Long.
Saya rasa E cikgu. Rasa E. E, melaras jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Betul, Long Lizam. Okey, so E melaras jarum penunjuk pada kedudukan infinity menggunakan pena ujian. Yang kedua? A, betul. Melaraskan Swiss meter pelbagai pada kedudukan ohm. Okey, kita kena setting tujuan kita untuk ukur rintangan dulu. Okey, kemudian C, menyentuh probe meter pelbagai pada menyentuh kedua-dua probe meter pelbagai dan membuat pelarasan sifar. Pelarasan sifar kenapa penting? Kenapa penting? Siapa boleh cakap dengan saya? Luqman? Boleh ke Luqman? Kenapa kita kena buat pelarasan sifar? Kenapa Luqman? Cuba. Sebab nak dapatkan bacaan. Bacaan? Tak habis ayat tu. Yang tepat cikgu. Ya, betul. Siapa tadi tu? Oh, Putra. Memang hebat. Okey. Baik, di antara B. Okey, jawapan seterus. B, menyentuh probe meter pelbagai pada terminal beban lampau. Dan akhir sekali, memerhatikan jarum penunjuk untuk menentukan pelindung beban lampau rosak ataupun tidak. Okey. So, soalan ni memang setiap kali peperiksaan memang akan keluar tentang meter pelbagai. Okey, sama ada voltan ataupun rintangan, dua-dua awak kena mahir. Okey, dan faham. Sama ada keterusan, kefungsian dan juga rintangan. Okey. Okey, satu lagi last, contoh 6. Yang ini adalah isi tempat kosong. Okey, Raja 4 menunjukkan penyejat penyaman udara kereta yang telah ditanggalkan. So, kalau awak nampak dekat dalam bahagian ni, ini adalah bahagian penyejat kereta. Dan yang ini adalah semuanya adalah selongsong. Okey. So, awak kena ceritakan apa yang dia nak. Okey. Berdasarkan Raja 4, nyatakan langkah untuk menanggalkan penyejat itu pada ruang jawapan. Okey. So, macam mana kita nak keluarkan kita punya selongsong ni daripada kita nak keluarkan penyejat daripada selongsong. Okey. So, yang pertama kita kena menanggalkan pemaipan pada penyejat sebab selongsong tu dia berhubung dengan kita punya pemaipan kan. Okey. Yang kedua, menutup saluran penyejat dengan pita penopengan. Apa tu pita penopengan? Kita kena guna apa? Kita guna tape ataupun apa sahaja yang boleh menutup saluran injap tu supaya tak ada termasuk lembapan ataupun benda asing. Okey. Okey, seterusnya membuka nut penyambung pada selongsong. Okey, kemudian menanggalkan selongsong, kemudian mengeluarkan penyejat dari selongsong. So dekat sini dia memang akan ada sediakan 5 ruang jawapan. So setiap satu ni awak akan dapat 1 skor. Okey. So maknanya bila 5 skor awak kena ada 5 jawapan. Okey. Yeah. Baik. Jadi selesai untuk bahagian A cikgu. Ya, habis bahagian A. Selepas ini kita akan sambung pula untuk bahagian B, tetapi kita nak berehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, itu dia. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Apa yang Afiq tengah buat ni? Gunakan hand sanitizer. Sekiranya anda bersentuhan di mana saja, kita tak tahu ada virus ke tidak dekat situ kan? Dan patuhi SOP sekiranya berada di kawasan awam. Gunakan pelitup muka. Baiklah. Jadi, Cikgu Farida, kita tadi tersangkut di bahagian mana tadi, Cikgu? Saya dah habiskan pada bahagian A dan kita akan terus masuk ke bahagian B lah. Baik. Silakan, Cikgu. Saya mula ya. Okey, untuk bahagian B macam saya bagi tahu tadi, kita ada bilangan soalan 3 dan jumlah skor adalah 30. Okey. So soalan kebiasaannya disertakan dengan gambar rajah. Bentuk soalan pula adalah nyatakan, terangkan dan huraikan. Okey. So soalan merujuk kepada langkah kerja pengujian, baik pulih dan penggantian komponen baharu. Okey, ingin saya tekankan dekat sini, okey, bila pengujian baik pulih penggantian komponen baharu ni, okey, setiap prosedur paling hujung sekali kita mesti ada uji lari. Okey, untuk memastikan kita punya proses kerja tadi sama ada berkesan ataupun tidak. Okey. So soalan juga akan menyentuh kepada aspek keselamatan. Okey. So ini kiranya boleh dikategorikan sebagai bonus lah untuk pelajar. Okey. Oh, sorry. Okey. Okey.
Contoh yang pertama, Rajah 5 menunjukkan sebuah peti sejuk satu pintu yang mengalami masalah semasa sedang beroperasi. Okey, takungan air peti sejuk itu telah penuh dan melimpah walaupun tidak ditekan butang defrost. Okey, so dekat sini ada limpahan air. So kalau awak nampak dekat sini, kotoran kesan air melimpah. Kemudian kalau awak nampak kekotoran lah ada di situ. Okey, so ini adalah contoh-contoh soalan. Nyatakan dua punca bagi masalah itu. Okey, so dua punca. So kalau awak nampak dekat sini skor 2, maknanya jawapan awak mesti kena ada 2. Okey, 2 poin lah dekat sini. So siapa boleh bagi tahu saya jawapan? Kenapa ada berlaku limpahan air? Dari mana datangnya air tu? Long Lizam dah buka mic. Long Lizam. Silakan. Sebab pintu tak ditutup rapat tu. Long, dekatkan mic dengan mulut. Tak berapa dengar. Tak berapa jelas. Okay, dekatkan sikit mic. Okay, cakap. Cakap kuat sikit. Sebab pintu tak ditutup rapat. Okey, pintu tak ditutup rapat. Okey, itu salah satu punca lah. Okey, tapi jawapan cadangan saya, okey, yang pertama, getah pintu tidak rapat. Betul lah macam Long Lizam cakap. Okey, kemudian getah pintu rosak ataupun keras. Okey, so bila pintu tak tertutup rapat, sebenarnya dalam masa yang sama dia mengundang haba yang panas masuk ke dalam peti sejuk kita. So dekat situ akan berlaku proses apa? Proses kondensasi. So dekat situlah berlakunya perpuluhan, dekat situlah datangnya air yang banyak. Okey. So dekat sini kita tengok B pula, huraikan langkah untuk menservis takung air itu. So bahagian ni kita kena buka dan bersihkan. So prosedur dia macam mana? Okey. Okey, saya terus Yang pertama kita mesti matikan unit. Yang ini mesti apa segala ujian ataupun pengujian menservis awak mesti kena matikan unit. Automatik awak akan dapat 1 skor. Okey. Seterusnya, selepas tu apa kita nak buat? Siapa boleh bagi tahu saya jawapan? Okey, siapa? Lepas dah matikan unit, Buka skru. buka skru. Okey, buka skru pada takungan unit. Tapi sebelum tu, awak kena alihkan dulu. Pastikan ruang kerja awak tu dalam keadaan yang selamat. Maknanya awak kena buat kerja dekat kawasan yang lapang. Ingat? Lapang. Ya, Rizamin, lapang. Okey, kemudian baru kita buka takung dan keluarkan takung daripada unit. Okey? Selepas itu, kita cuci takung sehingga bersih. Okey, last sekali kita kena keringkan. Sama macam prosedur awak modul 10 peti ais kan. Okey, ingat lagi tak yang main blower-blower semua tu? Okey, so dekat sini ingat. Okey, so dekat sini kalau awak nampak 1, 2, 3, 4 dan 5. So automatik awak akan dapat markah yang penuh 5 skor. Yes. Okey. So seterusnya 3 langkah keselamatan yang perlu diamalkan ketika melakukan kerja servis. Okey, 3 langkah keselamatan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa? Aidil. Matikan Putra, ya? Matikan? Putra, Putra tersangkut. matikan? Matikan suis utama. Ya, betul. Pandai. Matikan, pastikan bekalan elektrik dimatikan sebelum kerja menservis. Memang makan apa yang saya cakap. Okey. Okey, seterusnya pastikan air tidak tertumpah pada pendawaian semasa mengeluarkan takung. Okey, bila air terkena pada bahagian pendawaian boleh mengundang kepada short kejutan elektrik. Afin pun jadi anak murid saya. Okey. Ada lagi tak cadangan? Ada lagi tak? Kita nak 3 3. Ada. Ya. Ada. Jangan bergurau semasa membuat kerja. Okey, jangan bergurau semasa membuat kerja. Okey. Itu jawapan yang selamat. Okey.
Tapi saya menggalakkan pelajar saya lebih teknikal. Maksudnya apa yang kita buat, kita kena cakap dengan situasi tersebut. Baik. Okey. So betul memang itu adalah undang-undang ataupun peraturan yang langkah keselamatan yang penting. Tapi macam saya cadangkan satu lagi adalah kita kena pastikan kita punya peralatan juga selamat. Okey. So jangan ketatkan skru terlalu ketat kerana dikuatiri pemegang takung itu patah. Okey. Maksudnya awak kena aspek keselamatan diri kita dan juga kita punya peralatan. Okey? Boleh Boleh cikgu. Okey, saya terus. Okey, satu lagi adalah lakukan kerja di tempat yang lapang. Ada lagi, pastikan lantai kering. So, itu adalah berikut kita punya situasi. Okey, sebelum melakukan kerja. Okey, contoh 2. Okey, kalau awak nampak dekat sini, Rajah 6 menunjukkan unit luar penyaman udara tingkap yang tidak menghasilkan udara sejuk apabila dihidupkan. Okey, setelah diperiksa, terdapat beberapa kesan minyak pada sambungan pemaipan unit luar itu. Okey, so dekat sini kalau awak nampak tak yang ni? Nampak tak? Bahagian apa tu? Nampak? Kita panggil apa nama dia tu? Penuras pengering. Kering. Bukan. Bukan. Bukan penuras pengering. Injak servis. Modul 1, ya, injap servis. Ingat tak modul 1 saya suruh awak siap pasang. Yang ini adalah injap servis. Okey. So ada berlaku kesan minyak. Minyak tu daripada mana? Minyak tu daripada pemampat. Okey, daripada pemampat minyak tu akan berkitar pada kita punya sistem. Okey. So soalan dia, berdasarkan situasi darjah 6, huraikan langkah kerja mengesan masalah kerosakan itu. So, awak dah tahu minyak keluar. Apa yang awak rasa dekat dalam timbul daripada awak punya ni lah, hasil daripada pemerhatian Pemerhatian. tu. Siapa boleh bagi tahu saya apa yang berlaku? Okey, Putra, jawab Putra. Jawab. Rosak. Ya, Putra? Apa dia? Minyak keluar. Minyak keluar. Apa dia Putra? Berlaku apa sebenarnya? Kebocoran juga. Ya, Kebocoran. Nizam, kebocoran. Okey. So kita kena test kebocoran dekat mana kita punya bocor tu. Okey. So ingat balik tak langkah mengesan kebocoran? So bila skor 3, awak kena ada sekurang-kurangnya 3 point. Okey. So yang pertama apa? Okey, siapa boleh bagi cadangan? Cadangan jawapan. Tak ada. Kalau tak ada, saya teruslah bagi jawapan. Bocorkan je lah. Teruskan je cikgu. Saya teruskan. Baik. Langkah yang pertama, pasang hos tolok pancarongga pada unit. Ini adalah untuk mengesan kebocoran. Okey. Sebab hos tolok pancarongga kita nak guna untuk masukkan gas bahan pendingin ataupun nitrogen ke dalam sistem. Okey. Selepas dah pasangkan, baru kita masukkan bahan pendingin ataupun nitrogen sama macam awak buat proses mengecas. Okey. Cuma sekarang ni kita nak masukkan, umpama macam belon, kita masukkan angin, kita boleh detect dekat mana kebocoran berlaku. Betul tak? Betul. Okey. So, seterusnya, baru kita guna buih sabun ataupun pengesan kebocoran elektronik bergantung kepada kesesuaian yang awak suka. Okey? So, dekat sini, terus awak dapat 3 skor. Okey? So, soalan yang kedua, huraikan langkah kerja baik pulih unit luar penyaman udara. So, dekat sini ada skor 5. So, awak mesti kena ada sekurang-kurangnya berapa poin? 5. Okey. So, langkah kerja baik pulih untuk kita tutup balik kebocoran tu. Apa yang kita kena buat? Langkah yang pertama? Potong hos servis. Siapa tu? Long? Apa dia, Long Lizam? Potong tiap kuprum itu. Potong mesti dalam keadaan langkah kerja yang selamat. Langkah yang pertama, kita mesti keluarkan semua gas bahan pendingin ataupun nitrogen. Awak ingat yang keluar tu adalah minyak. Okey, so kita nak tutup balik permukaan yang bocor tadi tu. Okey. Okey. So dekat sini kita gunakan kertas las, kita gosok bahagian yang bocor. Okey. So supaya apa kita guna kertas las? Siapa tahu?
Untuk ratakan. Untuk ratakan. Supaya dia bersih. Ya, supaya dia bersih. Bersih. So, bila kita lakukan proses seal forcing, rod seal force tu boleh melekat dengan mudah. Okey, berbanding kalau kita ada kotoran dekat situ, so benda tu akan menghalang daripada kita menutup lapisan yang bocor tu. Okey? Seterusnya, panaskan pemaipan kuprum kemerah-merahan. Kenapa mesti ada perkataan kemerah-merahan? Supaya silfos tu melekat. Ya, supaya rod seal force tu akan Terus silfos tu melekat. cair dekat bahagian tu kan. Bagus, Rizamil. Okey. Last sekali, bukan last nombor 4, letakkan rod seal force sehingga melitupi kawasan yang bocor. Okey. So bila dah merah, automatik rod seal force tu akan akan apa? Melekat, melebur. Okey. Last sekali baru kita lakukan ujian kebocoran. Kita cek balik sama ada bocor lagi ke ataupun tidak. Okey. Seterusnya, nyatakan 2 langkah keselamatan semasa kerja baik pulih itu dijalankan. Okey, kali ini saya nak pelajar saya jawab secara teknikal tentang kerja yang kita lakukan. Okey, apa dia? Ada tak cadangan jawapan? Boleh Kila? Lakukan kerja dengan berhati-hati. Itu jawapan yang selamat, jawapan yang standard. Saya nak kalau boleh pelajar-pelajar saya jawab secara seorang yang teknikal. Okey? Saya bagi cadangan jawapan. Okey, letakkan penghadang supaya api tidak terkena kepada komponen lain. Sebab kita guna apa? Benda apa? Api kan? Okey, bila api, contohnya kita terkena pada bahagian pemampat. Dalam pemampat tu mesti ada komponen-komponen yang berunsur getah. So benda tu akan merosakkan. Okey, so awak kena fikirlah keselamatan daripada diri awak dan juga keselamatan peralatan. Okey? Okey, satu lagi, keluarkan injap servis sebelum melakukan seal forcing. Ingat balik semula modul 1, kalau awak ingat saya cakap dengan awak sebelum melakukan proses seal forcing, keluarkan injap servis yang kecil tu. Dekat tepi tu ada getah. Okey, so kalau getah tu kena api, automatik injap kita tak berfungsi lah, rosak terus. Okey? Okey, so dekat sini awak akan dapat 2 markah. Cikgu, saya nak bagi lebih. Boleh ke? Tidak berdosa. Tak berdosa, tapi markah still dapat 2 juga. Okey? Boleh Okey, saya terus. Okey, contoh satu lagi, contoh 3. Rajah 7 menunjukkan bahagian dalam unit luar penyaman udara pisah yang mengalami masalah bergegar dan bising apabila digunakan. Okey, so kalau kita nampak dekat sini, rajah 7, okey, kalau awak nampak, ini bahagian apa? Bahagian apa, Lokman? Kipas pemeluap. Kipas pemeluap. Okey, kalau awak perhatikan, ada masalah tak terhadap kipas tu? Bilah dia patah, cikgu, ya? Oh, pandai. Bilah dia patah. So, soalan dia nyatakan satu punca bagi masalah itu. Okey? So, jawapan dia adalah seperti macam Afiq kata, bilah kipas patah. So, automatik awak akan dapat 1 skor. Okey? Okey, kalau awak nampak dekat sini, 8 skor. Huraikan langkah bagi menyelesaikan masalah itu. So, awak kena sekurang-kurangnya mesti ada 8 langkah untuk awak ceritakan macam mana awak gantikan kipas yang lama ni kepada kipas yang baru. Okey? So, macam saya kata, langkah pertama mesti melibatkan aspek keselamatan. Apa dia? Okay, siapa nak cuba? Akilah? Tutup Swiss, matikan Ya, betul Rizamin. Okey. Langkah yang pertama kita mesti matikan ataupun offkan unit. Okey. Lepas tu yang kedua? Tanggalkan skru. Afiq sangat excited nak jawab. Tanggalkan skru. Bukan skru. Skru tu melibatkan apa? Melibatkan? Unit. Kelongsong dia. Okey, buka kerangka. Penutup dia tu lah, rumah dia tu. Okey, buka kerangka unit luar. Okey, kemudian buka nut pengikat bilah kipas. Okey, pengikat bilah kipas ni kita kena buka. Okey, kemudian kita keluarkan bilah kipas. Okey, seterusnya ganti bilah kipas yang baharu. Ikat kembali nut pengikat bilah kipas. Okey, kemudian tutup kerangka unit luar.
Apa yang saya pesan, akhir sekali kita mesti ada. Skru. Mesti kena ada. Selepas dah selesai semua kerja kita tu, apa yang akhir sekali kita kena buat? Uji lari. Ya, Uji Insya lari. Afiq. Pandai sangatlah. Okey, last sekali kita mesti uji lari. So dekat sini awak akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pastikan seiring dengan bilangan skor. Okey? Okey. Ini 1 markah, 8, 9. Satu lagi. Mesti ada satu lagi soalan. Okey, sekiranya setelah dibaik pulih, okey, dan unit masih mengalami masalah yang sama, masih ada bunyi, nyatakan satu punca lain yang menyebabkan masalah itu boleh berlaku. Okey, satu sahaja markah. So soalan nak berapa poin? Nak berapa? Nak berapa kita? Satu. Okey, tapi jawapan cadangan sangat banyak sebenarnya. Okey. Boleh bagi satu contoh? Satu jawapan cadangan? Putra? Siapa nak cuba? Putra? Screw unit tak ketat. Okey, betul. Ada lagi tak? Sekadar Tak ada dah? unit tidak serata. Okey, betul. Okey, saya tulis cadangan-cadangan jawapan saya. Getah pada tapak pemampat rosak sebab pemampat dia akan bergerak, berfungsi kan, dengan arcing engkau semua tu bergerak, dia akan menghasilkan getaran. So bila getah tu dah rosak, automatik getaran tu tak boleh diserap. Okey. Seterusnya pemaipan pada pemampat bersentuh pada kerangka. So getah paip besi, paip tiap kuprum bersentuh dengan kerangka. So bila besi dengan besi memang akan menghasilkan bunyi yang bising. Okey. Seterusnya, kerangka tidak dipasang dengan stabil. Okey, biasanya ada skru mula-mula buka 10 kan. Bila pasang balik ada tinggal 3. Mana pergi? Itu adalah antara punca-punca kerangka tidak dipasang dengan stabil. Okey, tapak pemegang motor kipas longgar. Okey. So, boleh kita masuk bahagian C ke terus? Boleh, silakan. Boleh Boleh. Okey. So bahagian C macam saya kata dengan awak tadi, bilangan soalan ada 2, jumlah markah adalah 20. Soalan merujuk kepada mengaplikasikan pengetahuan dan penyelesaian masalah. So soalan akan bagi masalah, awak macam mana nak selesaikan dia. Okey. So setiap soalan terdapat pecahan, perlu jawapan yang lebih panjang dan awak mesti kena menunjukkan kreativiti berdasarkan markah yang diberikan. Okey. So saya tunjuk contoh yang pertama. Okey. Soalan ni kira kategori kita boleh dapat markah dengan hebatnya. Dengan hebatnya. Okey. So Rajah 12 menunjukkan ruang di sebuah rumah yang berkeluasan 200 kaki persegi. Luas Okey. Ruang rumah itu dipasang dengan unit penyaman udara pisah berkuasa 1 horsepower, 1 kuasa kuda. Okey. Setelah unit beroperasi, didapati ruang rumah itu menghadapi masalah beban haba yang tinggi. Maknanya walaupun kita pasang aircon, tapi bilik tu still tak sejuk. Tak sejuk. So ruang itu kurang sejuk dan tidak mencapai suhu yang dikehendaki. Okey, so kita tengok dekat Rajah sini, kalau awak nampak, apa yang awak nampak? Punca beban haba. Mana datang haba? Pintu dan tingkap tidak tutup dengan rapat. Ya, pintu dan tingkap tidak ditutup dengan rapat. Lagi? Okey, saya bagi jawapan. Dapur. So dapur memang akan menyumbang kepada haba. Satu lagi adalah kita punya unit penyaman udara adalah 1 horsepower. Okey, so soalan berdasarkan situasi dan Rajah, 3 kemungkinan yang menjadi punca masalah itu. Okey, macam awak cakap tadi, saya dah listkan dah. 1 kuasa kuda adalah kadaran unit penyaman udara yang kecil, kemudian ruang yang luas, okey, kemudian pintu dan tingkap terbuka. Okey. So B berdasarkan jawapan di 1A, terangkan cadangan untuk menyelesaikan setiap punca masalah itu. Okey. So kalau 1 kuasa kuda, kadaran unit penyaman udara yang kecil, apa yang kita kena buat untuk bagi bilik kita tu kembali sejuk? Kena tukarlah. Mungkin kena tukar kuasa yang lebih betul. tinggi. Dan juga okey, kita boleh menambah ataupun mengganti unit pisah yang mampu untuk menyamankan ruang tersebut. Kalau tadi kita pakai 1 horsepower, maknanya kita mungkin kena pakai 2 ataupun 2.5 horsepower. Okey. Kemudian, ruang yang luas. Apa yang boleh kita buat untuk ruang yang luas tu? Kita kena kecilkan. So, apa yang kita boleh untuk kecilkan bahagian tu? Kita boleh
buat penghadang ataupun pembahagi ruang supaya keluasan ruang tu disejukkan bersesuaian dengan satu hos power. Maknanya kita tak payah tukarlah. Okey. Kemudian pintu dan tingkap terbuka. Okey, ini adalah memang sifat kita lah, kadang-kadang tak alert kan. So kita kena pastikan sentiasa pintu dan tingkap ditutup supaya udara sejuk tak keluar dan udara panas pula tak masuk. So bila udara panas masuk, maknanya pemampat kita akan lagi bekerja. Ya, faham. Okey. So itu sahaja. Selesai. Ada satu lagi. Nyatakan satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Baik, sempat cikgu. Selaju yang boleh cikgu. Ya, saya bagi 1 minit. Okey, sebelum pemasangan unit penyaman udara pisah dilakukan. Okey, sebelum awak nak pasang penyaman udara, apa benda yang awak perlu fikirkan untuk awak pasang? Okey, saya bagi jawapan terus sebab kita dah kesentukan masa. Yang pertama adalah luas bilik. Kita tengok luas bilik kita. Kalau kecillah horsepower kita. Kalau besarlah kita perlu. Okey. Seterusnya bilangan penghuni. Berapa orang yang nak duduk dalam bilik tu? Berapa orang? Okey, baik. Satu ataupun banyak. Terpulanglah. Kalau lagi banyak, lagi besar. Okey. Kemudian bilangan peralatan elektrik. Contohnya serika yang boleh menyumbang kepada haba. Okey. Kemudian pancaran matahari. So kalau bilik awak menerima pancaran matahari, maknanya awak kena guna lagi besarlah kuasa. Guna langsir. Yes, itu adalah satu langkah. Okey. So saya rasa satu lagi adalah kegunaan bilik. Okey, bilik itu untuk tidur ke ataupun katakan awak nak buat senaman. Senaman kita menghasilkan haba kan? Ya, betul. Okey. Kalau tidur je kita tak buat apa-apa. So bergantunglah kepada kegunaan bilik itu sendiri. Baik. Okey. Jadi selesai untuk teknik menjawab bagi kertas ini semua. Untuk kesemua bahagian pada hari ini. Okey, Ma, Afiq dah pandai servis peti sejuk lepas ni. Baiklah, terima kasih Cikgu Farida dan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar ke-6 pelajar dari SMK Kampar Perak. Dan selepas ini anda akan bersama dengan sahabat saya Akmal Nazri untuk subjek menservis peralatan elektrik domestik kertas 1. Ini memang sesuai dengan host kita next ni. Okey, baiklah. Jadi kita jumpa lagi. Jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salbiah binti Zakaria, ibu kepada Muhammad Fahmi bin Johari dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar Perak. Saya ingin mengucapkan selamat menempuh peperiksaan SPM 2020 dengan jayanya kepada Fahmi dan rakan-rakan serta semua calon SPM di seluruh Malaysia. Sesungguhnya anda mampu meraih kejayaan. Assalamualaikum. Saya Nur Azhar Abdul Aziz, ibu kepada Muhammad Lama Hakim, ingin mengucapkan tahniah kepada semua calon SPM yang telah pun menjalani peperiksaan. Walau apa jua keputusan yang terima nanti, ia adalah hasil usaha gigit anda. Percayalah, hebat atau tidak keputusan SPM anda bukanlah penentu kejayaan di masa hadapan, kerana cabaran kehidupan sebenar baru saja bermula.